Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni hari Khamis yang lepas ada konsert Coldplay dan ada banyak isu berkaitan tentang isu konsert Coldplay berkenaan yang kita tahu bahawa sebelum ni ramai daripada kalangan orang-orang yang Islamik di Malaysia ni dia orang tak setuju dengan konsert berkenaan. Mereka rasa kebimbangan yang banyak. Seperti anggota Coldplay ini, mereka memang pro kepada LGBTQ dan seumpama dengannya. Dan konsert nyanyian itu sendiri memang ramai daripada kalangan orang yang Islamik ini mereka tidak berapa minat dengan konsert berkenaan. Kalau tanya saya pun, adakah saya nak pergi ke konsert Coldplay, tobat saya tak pergilah. Tetapi konsert berkenaan memang ada peminatnya, bahkan bukan sedikit, 75,000 yang pergi ke sana. Bahkan Siti Nurhaliza sendiri pun dah kalah dengan ranking pengunjung terbanyak di konsert, dan konsert itu telah berakhir dengan baik pada hari Khamis yang lepas. Cuma banyak isu orang berkata-kata tentang konsert berkenaan. Antara yang viral adalah gambar ini, iaitu gambar seorang wanita yang sedang solat di konsert berkenaan, sama ada sebelum atau ketika saya tak pasti, tetapi semasa konsert berkenaan berlangsung, wanita ini dia solat dekat part konsert itu, iaitu di stadium. Ada caption disebut pengguna solat tapi kalah dengan maksiat. Aksi wanita sembahyang tengah stadium semasa konsert Coldplay. Netizen pula bergaduh di komen. Sahabat-sahabat, saya secara peribadi memang tak ada masalah apabila orang pergi konsert kemudian dia solat. Bahkan itu sangat-sangat bagus. Yang kita persoalkan bukan dia tu solat, kita persoalkan kenapa orang yang tak solat. Itu yang kita perlu persoalkan. Dia itu solat, bagus dah. Tapi pasal apa orang yang tak solat yang kita tak pertikaikan? Hadir konsert tu mungkin khilaf lah, perselisihan pendapat. Ada orang kata tak boleh hadir konsert sebabkan ia perkara maksiat. Ada yang hadir pula, dia kata saya tak ada buat maksiat pun, saya hadir untuk mendengar lagu-lagu sahaja. Ia termasuk dalam perkara yang harus. Bahkan saya juga tidak melakukan perkara maksiat ketika di konsert berkenaan. Percampuran itu sama macam percampuran di mall sahaja. Jadi ada alasan-alasan tertentu dalam hal itu. Pun begitu, dengan pergi ke konsert tidaklah menggugurkan kewajipan untuk solat, kerana kewajipan untuk solat itu telah termateri daripada awal awak balik sampai kepada awak meninggal dunia. Ia adalah satu kewajipan yang mesti ditunaikan. Bagus wanita berkenaan solat ketika itu. Yang tak bagus adalah orang lain yang hadir, orang Islam yang lain yang hadir yang tidak solat. Demikian juga orang yang komplain kepada orang yang solat. Ini masalah yang cukup besar. Sepatutnya kalaulah hang anggap itu maksiat pun, dia buat satu maksiat bukan membawa maksud dia tak boleh buat kebaikan yang lain ataupun kewajipan yang lain. Kalau dah dia buat satu maksiat kemudian dia tak solat lagi, dia dah buat dua maksiat. Dan ini adalah satu perkara yang tidak dibolehkan. Kalau hang dah buat satu maksiat, jangan tinggalkan yang satu lagi. Jangan buat maksiat yang kedua. Ada banyak kes lagi yang lebih berat dan lebih parah daripada isu Coldplay. Adakah orang yang pergi berzina sebagai contoh, dia tak boleh untuk solat? Tak, dia wajib untuk solat. Dan moga-moga dengan solatnya pada ketika itu menyebabkan dia bertaubat, dia dekat dengan Tuhan. Dengan solat itu menyedarkan diri dia bahawa dia sedang melakukan satu perkara yang salah. Oleh sebab itu juga saya tengok komen-komen yang ada dekat dalam post ini agak menarik. Noah John, dia kata bagaimana dengan orang tengok bola bila antara asar dan juga maghrib? Itu sama juga. Orang tengok bola, boleh tak dia solat? Patutnya dia solat. Dah ramai pun sekarang ni orang tengok bola, dia orang dah pandai, dia orang pun dah solat. Alhamdulillah. Itu sangat-sangat bagus dah. Sebab apa? Tengok bola bukan perkara maksiat. Dia orang tunjuk betis hang. Depa tunjuk paha. Hang pi tengok bola, tengok paha ke tengok bola ni? Saya tak pernah jumpa lagi orang pi tengok bola sebab nak tengok paha. Itu kalau nak tengok paha orang, yang tu nama dia LGBT. Saya sebenarnya suka komen daripada Sinar Indah Islah Ajaran Hasanah ni. Dia kata solat perkara wajib. Seorang pencuri juga solat kerana dia tahu selagi dia seorang Islam, dia wajib tunaikan solat kerana itu hal dia dengan Allah. Sementara hal dia mencuri itu, dia kena settle dengan manusia. Begitu halnya dengan wanita itu. Andai kata dia mati malam itu, dia dah settle halnya dengan Allah. Adapun dia berada dalam kelompok menyaksikan Coldplay itu sendiri, sejauh mana dia bersosial jika dia melakukan hal melampaui batas, raqib dan atiq sebagai juri yang mencatatkan dalam diari dia. Hukum asal mendengar nyanyian adalah mubah. Hal dia bercampur gaul di situ akan berubah dari harus menjadi haram sekiranya dia melakukan perkara maksiat. Tetapi sekiranya dia hanya mendengar dan menjaga batas-batas yang agama dia selamat, namun keberadaan dia dalam kelompok sebegitu amat tidak digalakkan kerana hiburan sebegitu hanya perkara yang lara.
fatwa. Lebih baik tinggalkan. Ini bukan fatwa ya. Ia satu kenyataan yang bagus walaupun bukanlah mesti saya setuju semua. Cuma saya boleh setuju dengan beberapa poin. Contohnya yang mengatakan bahawa selagi mana dia tidak melakukan perkara maksiat, itu tidak menjadi masalah. Adapun konsep berkenaan hang rasa warak, nak lebih dekat diri kepada Allah Ta'ala, hang tidak hadirkan diri kepada konsep-konsep seperti itu. Tetapi dengan melakukan satu maksiat tidak menggugurkan kewajipan untuk solat. Itu perkara yang sangat penting. Pencuri wajib solat, penzina wajib solat, perompak wajib solat dan seumpama dengannya. Seterusnya isu kopli juga. Kita ni kadang-kadang kita ada satu masalah, iaitu kita rasa kita lebih mulia daripada orang lain. Dalam bahasa orang putih disebut holier than thou. Maksudnya rasa diri lebih baik daripada orang lain, sehingga melakukan satu perkara yang tak patut dilakukan. Antaranya apabila jadi konsep berkenaan didoakan dengan doa yang begitu berat. Contoh kita tengok apa yang berlaku dalam komen ini. Dia kata semoga hujan turun selebat-lebatnya pada malam ini. Hamzan Zulianah pula kata amin, biarlah ada kilat dengan ribut sekali buat peringatan untuk semua, biar jadi iktibar. Tapi saya tengok komen daripada Sean Ko ni kata apa, Ling Ling Chong, to them eat McD means no humanity but can wish thunderstorm and to harm people. Luckily I not in the wrong religion. Jadi daripada conversation berkenaan sangat mengecewakan. Sebab apa? Sebab kita tengok dalam keadaan orang kita boleh doakan kebaikan, tetapi yang dapat adalah didoakan pula jatuh musibah ke tempat berkenaan. Bahkan mungkin boleh jadi mereka rasa syok bila Allah Ta'ala akan jatuhkan musibah tempat berkenaan. Biar kilat sambar menyambar, buat jadi macam tsunami ke apa seumpama dengannya, biar jadi malapetaka kepada orang yang buat maksiat. Ini adalah satu perkara yang tidak bagus. Doa kehancuran malapetaka kepada orang yang sedang buat maksiat. Sepatutnya kita doakan semoga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka untuk mereka bertaubat, bukannya mendoakan keburukan kepada mereka. Kita tak suka berlaku keburukan kepada mereka, melainkan atas hak-hak yang telah dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab itu, kenyataan daripada Sean Ko itu saya rasa cukup sedih. Sebab dia kata ada satu kumpulan ni manusia yang mengatakan bahawa siapa pergi makan McD itu dia tak ada peri kemanusiaan, sebab prihatin dengan isu Palestin. Tetapi dalam keadaan dia kata makan McD itu yang berapa ringgit sangat tu tak prihatin dengan isu Palestin, tak ada kerti kemanusiaan, dia dalam masa yang sama dia pergi doakan semoga berlaku kemusnahan, berlaku malapetaka, berlaku kehancuran pada orang yang pergi konsert. Ini adalah satu perkara yang cukup tidak islamik, cukup kontra dengan hakikat yang sebenarnya. Wallahu ta'ala alam, sahabat. Saya berharap semoga kita berbalik kepada Wallahu ta'ala alam, sahabat. Saya berharap kita berbalik kepada apa kehendak asal agama dalam hal-hal seperti ini. Kita tahu ada daripada kalangan kita tak suka konsert. Mungkin daripada kecil dia tak pernah tonton konsert. Demikian juga dia pun tak pernah masuk pun konsert tu macam mana. Dia tak tahu pun hakikat konsert tu macam mana. Mungkin dia dengar daripada orang saja tentang konsert-konsert ini berlaku. Bahkan mungkin jom heboh pun dia antara orang yang anti dengan konsert-konsert seperti itu. Dalam komuniti dia adalah komuniti Islami. Komunitinya adalah komuniti yang begitu baik, begitu positif, dan mereka sangat takbir ke konsert. Bukan takat konsert, mungkin power gam pun mereka tak pernah masuk dan mereka sangat anti untuk masuk power gam. Macam-macam. Tetapi kita kena tahu bahawa ada juga sebahagian daripada mereka yang sering pergi ke konsert dan mereka tahu bagaimana keadaan konsert itu bagaimana. Bagaimana juga untuk mengawal diri daripada melakukan perkara maksiat dalam konsert-konsert berkenaan. Demikian juga ada konsert yang bersifat maksiat secara jelas. Ada konsert yang tidak bermaksiat secara jelas. Ada sekadar untuk mendengar hiburan sahaja. Ada yang memang bukan sekadar hiburan tetapi dia dah jadi different issues, iaitu seperti pesta seksual dan seumpama dengannya, sehingga melibatkan perkara-perkara haram yang cukup berat. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, ada dua perkara yang perlu dipertimbangkan dalam hal ni. Kalau kita ambil pendapat bahawa tak boleh pergi, jangan pergi, no issue, tak ada masalah. Tapi kalau orang pergi ke sana, jaga batas-batas agama, jaga kewajipan-kewajipan agama, itu tidak menjadi masalah padanya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala. Sahabat, saya nak ajak anda untuk kita belajar doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang sangat rahmah, yang sangat-sangat bagus. Ini antara buku yang Nabi SAW selalu membaca doa-doa yang ada dalam buku ni daripada waktu pagi, petang dan juga malam. Zikir dan doa Rasulullah SAW sepanjang hari. Ia datang daripada hadis-hadis, daripada riwayat yang sahih, dari riwayat yang hasan. Cukup bagus untuk anda amalkan. Demikian juga anda boleh dapatkan buku 267 doa dan zikir harian. Dua-dua buku ini ada di dalam link yang saya letak dekat bawah. Dapatkan sahabat-sahabat. Buku-buku ini adalah untuk kita mendidik diri kita, mendidik hati kita. Kadang-kadang kita rasa, oh aku lagi bagus pada orang lain. Padahal kita tak tahu, kita tak mencermin diri kita sendiri. Kita dalam masa sama kita menegur kepada orang lain, kita juga perlu menegur diri kita. Jumpa lagi sahabat-sahabat. Terima kasih kerana menonton. Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga dapat manfaat yang sama. Kalau anda nak bantu saya, nak sokong saya,
ada tekan super thanks di bawah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.